Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari Ahad di Kuala Lumpur daripada pukul 7 pagi sehingga 9 pagi. Beberapa jalan utama ditutup supaya orang ramai dapat beriadah, baik berbasikal, baik berjoging atau sekadar berjalan-jalan bersama dengan keluarga. Jadi pada pagi ini saya pun berbasikal dan sambil berbasikal itu ingin saya berkongsi ataupun menyambung penjelasan daripada buku saya. Anda bertanya, Kapten menjawab. Soal jawab agama tentang keibubapaan dan anak-anak. Kali ini kita masuk dalam bab penyakit Al-Ain ataupun lagi ringkas disebut sebagai penyakit Ain. Penyakit Ain ini adalah satu penyakit yang benar-benar boleh berlaku dan ia disebabkan oleh manusia atau jin atau kedua-duanya sekali. Baik, apabila menyentuh tentang jin, ada beberapa perkara yang ingin saya jelaskan yang tidak ada dalam buku tersebut, ya. Baik, apabila sebut tentang jin ini, manusia secara umumnya terbahagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang tidak mempercayai bahawa jin boleh mengganggu manusia, bahawa jin boleh merasuk manusia atau menyebabkan sesuatu penyakit. Okay, kerana bagi mereka ia adalah sesuatu yang tidak logik, tidak masuk akal. Maka mereka percaya tentang adanya jin, tentang adanya makhluk jin sebab ia ada disebut di dalam Al-Quran, tetapi mereka tidak percaya bahawa jin boleh mengganggu manusia sehingga menyebabkan rasukan, penyakit dan sebagainya, ya. Jadi mereka menilainya dari sudut logik akal bahawa ia adalah sesuatu yang tidak mungkin. Okey, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua pula yang percaya jin, dan mereka ini pula semua benda yang tak kena semuanya mereka tuduh pada jin. Okey, seolah-olah jin ni tak ada kerja lain asyik nak ganggu mereka saja. Kalau perniagaan tak laku, ni jin ataupun orang lain buat sihir hantar jin mendinding, melindungi, menyembunyikan kedainya daripada penglihatan orang ramai kononnya. Kalau sakit ke apa ke, jin punya pasal juga. Padahal kedai dia tak laku sebab bisnes dia bagus, bisnesnya tak bagus, servisnya tak bagus. Orang lain buka kedai pukul 10, dia buka kedai pukul 11.30. Orang masuk kedai tanya sesuatu, dia buat muka seposen saja. Lepas tu bila kedai tak laku, customer pun tak nak masuk, dia pun tuduh ada orang lain yang telah mengupah jin apanya untuk mendinding, untuk melindungi kedainya, ya. Jadi boleh dikatakan ada 2 ekstrim. Satu ekstrim percaya kepada jin tetapi mereka tidak percaya bahawa jin itu boleh ada pengaruh ke atas manusia kerana bagi mereka ia adalah sesuatu yang tidak logik. Ekstrim yang kedua pula, di hujung yang lain pula, ialah mereka percaya kepada jin dan mereka pula over dalam mendakwa bahawa jin ini macam-macam gangguan, apa-apa yang tak kena, apa-apa yang tak betul, semuanya dipersalahkan kepada jin. Sampai jin pun boleh naik stres, jin pun boleh naik tension. Tak habis-habis aku yang kena, ya. Okey, jadi antara 2 ekstrim ini ada yang di pertengahan. Dan di pertengahan inilah yang kita sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah, di mana kita mempercayai adanya jin sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, dan kita juga mempercayai bahawa jin boleh mengganggu, boleh mempengaruhi manusia atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berbicara tentang jin, jangan menilainya mengikut logik akal, tetapi hendaklah menilainya dari sudut kehebatan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala mencipta satu makhluk yang tidak berjisim, satu makhluk yang begitu istimewa yang tidak berjisim sehingga mudah bagi ia untuk memasuki tubuh badan manusia seandainya ia mahu memasuki, ya. Itu penting, seandainya ia mahu memasuki. Jin ni, saya ulangi, satu makhluk yang tidak berjisim, maknanya tak ada mass. Kalau seseorang tu katakanlah saya ni berat saya 88-89 kilo, katakanlah saya ni kena rasuk jin,
Tak adalah berat saya terus naik jadi 95 kilo. Okey, berat sama saja sebab jin ni dia tidak berjisim ya. Dan jin ni ada kemampuan-kemampuan lain seperti mengubah jisim, dan jin yang berbeza ada kemampuan yang berbeza. Ini sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam buku saya, Sunnah Nabi dalam Menangani Gangguan Makhluk Halus. Okey, boleh rujuk dalam buku itu, dan insya-Allah kalau saya ingat nanti saya bagi link di bahagian description. Boleh juga dibaca secara percuma dari laman web saya hafizfirdaus.com. Okey, jadi jin ni memang tak boleh hendak dinilai melalui logik akal, tetapi hendaklah kita melihatnya sebagai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta makhluk di alam ini ya. Kita ni pun sebagai manusia pun ada kehebatan-kehebatan kita, ada kelebihan-kelebihan dan ada kekurangan-kekurangan. Demikianlah juga bagi jin, ada kelebihan mereka, ada keistimewaan mereka, dan ada juga kekurangan mereka. Okey, jadi kita sebagai yang berada di pertengahan beriman kepada jin, dan kita kata jin memang mampu mengganggu, mempengaruhi manusia. Ia berlaku bukan atas kehebatan jin itu, tetapi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu, pada waktu yang sama kita pun tidaklah over dalam mendakwa ataupun menuduh semua benda yang tak kena tu sebagai ada kaitan dengan jin. Padahal ia adalah atas faktor-faktor, sebab-sebab yang boleh dijelaskan. Sebagai contoh, kalau kita kata penyakit kan, okey, banyak penyakit yang sebenarnya ada ubat yang boleh dirawat oleh doktor, tak ada kaitan dengan jin pun. Okey, sebagai contoh, saya dulu ada jiran ataupun di kawasan taman perumahan saya, anak dia ada kudis-kudis gatal-gatal. Lalu dia kata, ini ada orang bagi penyakit ain ke anak dia tu. Kita tengok tu, itu rashes tu, cuba bawa pergi klinik, tanya doktor bagi krim, lepas tu sapu, baik dah pun, tak ada kena-mengena dengan jin, tak ada kena-mengena dengan penyakit ain ya. Okey, baik, itu intro tentang jin. Yang ni dalam buku saya, anda bertanya Kapten menjawab, tidak ada. Ini adalah poin tambahan yang boleh dirujuk dalam buku saya yang lain ya, Sunnah Nabi dalam mengganggu, Sunnah Nabi dalam menangani gangguan makhluk gaib. Baik, kembali kepada penyakit ain. Penyakit ain ini adalah satu penyakit gaib di mana apabila satu manusia dia melihat sesuatu kelebihan pada manusia yang lain, manusia yang dia lihat itu boleh jatuh sakit. Ini penyakit ain. Ain tu mata. Maknanya dia pandang ya. Dia pandang je kepada si fulan tu, baik si fulan tu orang yang handsome, si fulan tu orang yang cantik, atau baby yang comel, ataupun dia tengok rumah yang cantik, apa dia pandang saja boleh berlaku sesuatu yang tak baik di situ. Okey. Ini pada awalnya mungkin sesuatu yang sukar kita hendak percayai, tetapi ia adalah sesuatu yang benar-benar boleh berlaku, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dalam sahih Muslim. Baginda bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqatul ain. Penyakit ain ni hak, penyakit ain ni memang ada. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentulah ia didahului oleh penyakit ain. Okey, seandainya, tetapi tidaklah, ia tetap di bawah takdir Allah, ia tetap di bawah izin Allah ya. Tetapi ini untuk menerangkan bahawa penyakit ain ini adalah sesuatu yang benar-benar berlaku. Okey, sebagai contoh ya, dalam sebuah riwayat dalam Muwatta' Imam Malik. Okey, dalam Muwatta' Imam Malik, sebuah riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu menerangkan bahawa ayahnya Sahal bin Hunayf mandi di sungai. Dia melepaskan jubahnya, lalu dilihat oleh seorang sahabat lain yang bernama Amir bin Rabi'ah. Sahal ni adalah seorang yang putih lagi cantik kulitnya, sehingga Amir berkata, aku tidak pernah melihat kulit yang secantik ini, bahkan kulit seorang gadis sekalipun tak ada yang secantik ini ya. Maknanya dia memberi pujian kepada Sahal itu. Kemudian Sahal diserang penyakit, dan penyakit tersebut bertambah parah. Seseorang pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan kepada baginda bahawa Sahal sakit dan tidak dapat datang bersama untuk berjumpa dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menziarahinya dan Sahal mengkhabarkan apa yang dilakukan oleh Amir. Amir tak buat apa-apa pun sebenarnya, tapi memuji dengan pujian yang macam saya sebut tadi. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa salah seorang dari kalian hendak membunuh saudaranya? Tidakkah sebaiknya dia mendoakannya agar diberkati? Sesungguhnya penyakit ain itu benar, berwuduklah untuknya. Amir lantas berwuduk untuk Sahal, dan setelah itu Sahal sihat dan kembali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sihat. Jadi ini antara kisah benar yang menunjukkan bahawa penyakit ain ini adalah sesuatu yang benar. Baik. Sekarang ini macam mana penyakit ain ni boleh berlaku? Takkan sekadar pandang saja. Okey. Jadi di sini penyakit ain boleh berlaku kerana beberapa sebab. Saya senaraikan 3, 2 yang utama. Pertama ialah kerana kedengkian orang yang melihat, orang yang memuji tu. Dia tengok sesuatu, katakanlah dia tengok si fulan yang handsome tu. Dia punyalah dengki, dia punyalah hasad. Dengki ni lah membenci kelebihan yang ada pada seseorang. Dia mungkin puji, "Weh, kau ni handsome lah." Padahal dalam hati dia cukupnya berdengki, cukupnya menyampah. Tetapi dia tak buat apa-apa. Dia sekadar pandang, dia tengok cantik, dia kata handsome, dia pun puji handsome. Apa yang berlaku ialah setiap kita ni ada jin yang mengikuti kita, yang namanya qarin. Okey, maka qarin ini dia mengetahui lintasan hati, lintasan fikiran orang yang diikutinya. Apabila dia melihat orang itu begitu dengki, begitu benci, begitu meluan, begitu macam-macam lain yang tak baiklah kepada orang yang sedang dipandangnya tu, maka jin qarin inilah yang akan pergi kepada orang yang dipandang itu dan mengganggunya dengan sesuatu penyakit. Tentang jin qarin ini, semua kita ada satu, paling minimum satu jin qarin ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang jua daripada kalian melainkan dia didampingi oleh qarin daripada makhluk jin. Para sahabat bertanya, engkau jugakah wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ya, aku juga. Akan tetapi sesungguhnya Allah telah membantu aku sehingga dia masuk Islam dan tidak menghasutku melainkan dengan sesuatu yang baik. Okey, demikian riwayat daripada Sahih Muslim. Jadi setiap kita ni memang ada jin qarin, dan jin qarin ini memang mengetahui lintasan hati kita, lintasan fikiran kita. Dan apabila dia melihat kita ni begitu dengki, begitu menyampah, begitu meluat, begitu macam-macam yang tak baguslah kepada orang yang sedang kita pandang, jin qarin itulah yang pergi mengganggu orang yang kita pandang itu. Ini kemungkinan ataupun cara yang pertama berlakunya penyakit ain. Cara yang kedua ialah orang yang bersih hatinya dan dia memuji dengan pujian yang memang ikhlas. Tetapi sekali lagi, ada jin yang mendengar pujiannya itu, dan jin itu pula yang dengki. Okay, penyakit ain ni dia ada kena, dia memang faktor asasnya ialah dengki. Faktor asasnya ialah dengki ya. Lalu ada seseorang memuji orang lain, kau ni handsome, dengan pujian yang ikhlas. Dia pun happy tengok ada orang handsome. Tetapi ada jin yang dengar, dan jin ini menjadi dengki, dan jin itulah yang pergi mengganggu orang yang dipujinya itu. Sebab jin memang ada macam-macam jenis, macam-macam karakter. Ada jin baik, ada jin jahat, ada jin yang suka hendak menimbulkan permusuhan di kalangan umat Islam. Jadi jin inilah yang pergi mengganggu. Jadi ini sedikit beza daripada yang kes pertama. Kes pertama tu dia memang dengki, lalu jin qarinnya itu yang pergi mengganggu orang yang dipandang dan dipujinya itu. Okey, kes yang kedua ini, cara yang kedua ini, orang itu hati dia bersih, dia ikhlas memuji. Tetapi kebetulan di sisinya pada saat itu ada mana-mana jin apa yang sedang melintas ke lalu ke dengar, dan jin itu menjadi dengki, dan jin itu yang pergi mengganggu. Okey, ada cara ketiga. Cara ketiga ialah orang itu dengki dan dia pergi berjumpa dengan seorang ahli sihir untuk mengganggu orang yang didengki itu. Ini tak masuk dalam kategori penyakit ain dah. Ini lebih kepada
perbuatan sihir. Okay? Perbuatan sihir. Sihir ni ialah kita berjumpa dengan seseorang yang ada memelihara jin, dan kita minta orang itu menghantar jinnya untuk membuat sesuatu yang buruk kepada si fulan ataupun si fulanah. Itu sihir. Beza dengan kes pertama tu, okey, kita orang itu bukan pelihara jin, tetapi bagi setiap manusia memang ada jin yang mendampinginya yang disebut sebagai qarin. Okey, kes yang tadi tu ahli sihir tu ialah orang itu pergi jumpa ahli sihir dan suruh ahli sihir tu, bukanlah suruh, maknanya bayar dia untuk menggunakan jin yang berada di dalam penjagaannya untuk mengganggu orang lain. Jadi ada beza antara jumpa ahli sihir dengan jin qarin, diri sendiri yang pergi mengganggu. Okey, so itu tentang bagaimana penyakit ini boleh berlaku. Alright, ia ada kaitan. Okay, faktor asasnya sekali lagi saya ulangi, ialah adanya perasaan hasad dengki dalam diri seseorang itu. Baik, bagaimana cara hendak merawat penyakit ain? Okey, pertama sekali ialah kita melindungi diri kita daripada penyakit ain dengan membaca surah-surah yang akhir. Surah Qul Huwallahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Okey, baca sehingga akhirlah. Jangan baca ayat pertama saja. Okey, dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i, okey, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menerangkan bahawa Rasulullah SAW biasa berta'awuz, biasa meminta perlindungan Allah daripada ain. Okey, daripada ain jin, kemudian daripada ain manusia. Okey, macam saya sebut tadi kan, ada dua kan. Satu, ain manusia ni ialah qarin, daripada manusia itu yang pergi ganggu, sebab manusia itu sendiri penuh dengan kedengkian. Okey, kalau ain jin, jin tu yang sedang lalu, dia dengar orang puji, dia yang pergi ganggu. Okey, setelah turunnya surah Al-Mu'awizatain, baginda mengamalkan keduanya dan meninggalkan selain itu. Berarti sebelum turunnya surah Qul a'udzu birabbil falaq, surah Qul a'udzu birabbin nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazim berdoa kepada Allah SWT untuk melindungi, okey, untuk minta perlindungan daripada penyakit ain. Dan ingat ya, dua jenis, ain jin dan juga ain manusia. Okey, ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Setelah turunnya surah-surah pelindung yang dua tu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka baginda tidak lagi membaca doa itu. Sebaliknya baginda membaca dua surah ataupun tiga surah itu ya, bermula dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka hendaklah kita melazimkan diri membaca surah-surah ini ya, sebagai zikir selepas solat, pada bila-bila masa pun boleh membaca surah-surah ini kerana ia memang disebut sebagai surah-surah perlindungan. Okey, kemudiannya apabila ada orang memberi pujian, ada orang puji anda ke, puji rumah anda ke, puji anak anda ke, puji keluarga anda ke, segera sandarkannya kepada Allah. Kita sebut Masya Allah, la quwata illa billah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Okay, semuanya di atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Semuanya atas kehendak Allah dan semua ke tabaraka wa ta'ala, dan ianya semua atas keberkatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita sandarkannya itu, jin yang nak mengganggu pun tak jadi. Sebab apa? Alamak, dia punya memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jin yang nak mengganggu itu pun tak jadi ya, baik jin qarin manusia itu ataupun jin yang memang hendak mengganggu itu. Alright. Okay, seterusnya, bila ada orang yang nak puji, bila ada orang tadi, bila kita dengar orang puji kita, maka kita segera sandarkan pujian itu kepada Allah, segera sandarkan kelebihan itu kepada Allah. Tetapi kalau ada orang pula nak puji, katakanlah saya nak puji seseorang, kita sandarkannya sekali lagi kepada Allah dan kita doakan keberkatannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Ya'la, hadis-hadis yang saya sedang bacakan ni ada dalam buku saya ni ya. Anda bertanya, Kapten menjawab. So dalam sebuah hadis riwayat dalam Musnad Abu Ya'la dengan sanad yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu
melihat terhadap dirinya atau hartanya atau tentang saudaranya apa yang mengagumkannya, maka doakanlah baginya keberkatan, kerana sesungguhnya al-ain adalah sesuatu yang benar. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini semuanya hati bersih. Bila kita lihat seseorang itu ada kelebihan, we are happy for him, we are happy for her, we are happy for them. Kita tidak dengki, sebab dengki ini adalah satu penyakit hati yang ada kaitan dengan akidah. Bila seseorang itu dengki, dia sebenarnya marah, dia sebenarnya tak puas hati kepada Allah yang telah mengurniakan kelebihan itu kepada orang yang sedang didengkikannya. Katakanlah kita dengki orang tu bisnesnya laris, dia jual dia jual water filter lah, katakan kita pun jual water filter, tapi kita yang water filter tak ada orang pun nak beli, dia yang water filter ada orang nak beli, kita pun dengki kat dia. Jangan dengki, sebab itu adalah rezeki Allah kepada dia. Bila kita dengki, kita sebenarnya tak puas hati kepada Allah yang mengurniakan kelebihan itu kepadanya. Okay? Jadi ada beza di situ. Jadi apa yang sepatutnya kita lakukan ialah kita doakan kepadanya keberkatan. Moga saya tengok bisnes kamu ni laris betul lah, moga-moga Allah memberkati perniagaan kamu. Aku tengok keluarga kau ni bahagia betul lah, moga-moga Allah memberkati keluarga kamu. Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak puji boleh, kemudian kita sertakan dengan mendoakan keberkatan kepada apa yang kita sedang puji. Kereta kau ni cantik lah, moga-moga Allah memberkati kereta kamu ni. Moga-moga rajinlah pergi sembahyang Jumaat naik kereta ni. Sebagai contoh. Alright. Sama juga kalau ingat riwayat daripada Muwatta Imam Malik, kes Sahal bin Hunayf tadi, Rasulullah SAW menegurkan, tidakkah sebaiknya engkau mendoakannya agar diberkati. Okey, baik. Okey, kalau sudah pun kena penyakit ain, apa yang patut dibuat? Kalau kita rujuk kembali kepada riwayat daripada Muwatta Imam Malik yang saya baca mula-mula tadi, hendaklah orang itu berwuduk, kemudian orang yang kena penyakit ain itu mandi dengan sisa air wuduk tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Abu Daud, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menimbulkan penyakit ain diperintahkan untuk berwuduk. Kemudian orang yang menderita penyakit ain diperintahkan untuk mandi dengan sisa air wuduknya. Ini kalau kita tahulah siapa yang puji kita sampai menyebabkan jatuh dengan penyakit ain. Kalau kita tak tahu macam mana, kalau kita tak tahu tak apa, kita meruqyah. Ruqyah ni menjampi. Kita menjampi diri kita dengan surah-surah perlindungan, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang kita lakukan sehinggalah Allah SWT sembuhkan kita. Jangan pula pergi buat benda-benda lain. Ini sangat penting. Sekali lagi kalau ingat apa yang saya sebut di awal video ini, apabila kita ditimpa penyakit ain, apabila jin berjaya mengganggu kita dengan sesuatu penyakit, itu adalah dengan izin Allah, dan Allah mengizinkannya kerana hendak melihat apa yang kita lakukan dalam rangka untuk merawat diri daripada penyakit itu. Apakah kita melakukan perkara-perkara yang kita lakukan rawatan yang selari dengan hukum syarak, atau kita buat rawatan yang bertentangan dengan hukum syarak. Ingat, penyakit ain ini juga adalah satu ujian daripada Allah SWT. Tidaklah ia jatuh ke atas seseorang melainkan dengan izin Allah SWT. Dan Allah izinkannya kerana ingin melihat, kerana ingin menguji kita bagaimana kita merawat diri daripada penyakit ain tersebut. Ini ada saya jelaskan daripada buku saya yang lain, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Yang itu buku pun ada, video pun ada, boleh tonton. Jadi penting bila kita sakit, hendaklah kita merawat dengan cara-cara yang selari dengan hukum syarak. Jangan pula merawat dengan cara yang lain, sebab bila kita jatuh sakit, itu adalah ujian daripada Allah. Macam mana nak lulus ujian itu? Kita
tetap bergantung kepada Allah, tetap berharap kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah dan tetap merawat diri dengan cara-cara yang selari dengan hukum syarak. Boleh juga berjumpa dengan doktor. Bukan sekadar boleh, patut juga, kerana mungkin penyakit yang kita kena pada saat itu tak ada kaitan dengan penyakit ain pun, tetapi memang mungkin ada influenza yang sedang merebak saat itu ke, ataupun sesuatu sebab yang lain. Jadi tetap juga dianjurkan berjumpa dengan doktor untuk minta rawatan, kerana kemungkinan besar yang kita sakit tu tak ada kaitan dengan penyakit ain pun. Kita je perasan diri kita handsome, orang puji, lalu jatuh penyakit ain, padahal tak handsome pun, tak ada orang puji pun kan. Kita yang sendiri-sendiri perasan, lepas tu kita sendiri kata penyakit ain, lepas tu kita mula bersangka-sangka, orang ni lah puji aku, orang itulah puji aku, padahal tak ada orang puji pun. Alright. Okey, jadi itu tentang penyakit ain, bagaimana tentang penyakit ain, bahawa ia adalah sesuatu yang benar, benar-benar ada, dan ia melibatkan pengaruh jin, dan telah saya terangkan tentang jin ini, bagaimana ia sebenarnya, bahawa tentang jin ini manusia terbagi kepada 3 kelompok. Satu ekstrim yang menilainya dari sudut logik akal, lalu berkata tidak logik. Satu ekstrim lain pula yang apa saja yang tak kena semuanya salah jin. Kita ni berada di pertengahan, bahawa jin itu memang ada, ia memang mampu memberi pengaruh ke atas diri manusia kerana kehebatan ciptaan Allah terhadap makhluk jin itu. Cuma apabila sesuatu yang berlaku kerana jin, ia berlaku dengan kehendak, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kembali pada penyakit ain, asasnya ialah kerana dengki, sama ada manusia yang dengki, lalu qarin yang mendampingi manusia itu pergi mengganggu orang yang dipandang, yang didengkinya tu, atau hatinya memang bersih tetapi ada jin berhampiran yang mendengar pujiannya itu, dan jin itulah yang pergi mengganggu orang yang dipuji. Alright. Okey, satu poin lain sebelum kita berakhir. Bagaimana pula kalau kita meletakkan gambar di media sosial, gambar anak comel, gambar family, bolehkah penyakit ain berlaku melalui media sosial? Okey. Alright. Ia bergantung kepada kehebatan jin, tetapi lazimnya tidak, sebab jin dia nak kena cari orang yang dia nampak, yang kita katakanlah kita tengok di Instagram satu gambar tu, family tu dengan anaknya cantiknya, kita pun puji cantiknya. Ada jin yang berdekatan dengar, dan jin tu pun hasad kepada orang yang kita puji. Dia nak jatuhkan penyakit ain kepada orang yang kita lihat dan kita puji. Tapi jin tu pun tak tahu gambar Instagram ni dekat mana. Dia pun tak tahu nak pergi ganggu macam mana. Okey. Tetapi jin itu dia boleh saja standby, ataupun katakanlah orang yang memang dengki, hasad, hati dia busuk, buruk betul tengok, dia menyampah betul tengok family yang bahagia di Instagram itu. Lalu jin qarinnya take note of it. Okey, dia ingat ataupun dia menulis catatan. Katakanlah satu hari kemudian, minggu depan ke, bulan depan ke, lagi 6 bulan ke, betul-betul jumpa face to face. Sebab apa? Sebab yalah, kalau ada Instagram mungkin memang kawan, mula-mula jumpa melalui online ya, tapi bila-bila mungkin ada kenduri ke, mungkin ada perayaan ke, jumpa face to face, qarin tu ingat, oh inilah yang orang yang aku duk ikut badannya ni dengki hari tu, lalu sekarang ni dia jatuhkan gangguan. Okey, boleh tangkap ke? Okey, jin qarin tu dia ingat orang yang kita dengki, yang kita menyampah, yang kita meluat tu. Tapi dia pun tak tahu nak pergi ganggu macam mana, sebab kita tengok melalui Facebook, kita tengok melalui Instagram. Tapi dia ingat dan dia take note of it. Tak tahulah dia tulis ke, dia hafal ke apa ke kan. Dia take note of it. Kemudian pada satu hari betul-betul jumpa dengan orang yang pada awalnya kita nampak melalui Instagram itu. Lalu jin itu pun inilah yang tuan aku dulu punya menyampah, punya meluat, punya dengki tu. Maka dia pun melakukan gangguan kepada orang yang dia memang take note itu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di mana-mana media sosial,
ustaz-ustaz, ustazah, pada pengamatan saya sendiri sangat jarang untuk memuat naik ataupun upload gambar family mereka di media sosial. Perasan tak? Mana-mana aliran ustaz ke, mana-mana ustaz yang geng A ke, geng B ke, ustaz selebriti ke, ustaz yang tak selebriti ke, perasan tak? Mereka tak tunjulkan gambar family mereka di dalam gambar, di dalam media sosial. Kalau ada pun mungkin 1-2 terlepas ke apa ke, tapi kebanyakan mereka tak ada. Yang ada muka dia orang tu saja. Okey, sampai kita pun tertanya-tanya family dia macam mana, anak dia dah besar ke kecil, berapa ramai, apa pasal dia tak pernah nak tunjuk gambar family dia di media sosial. Dia ni dia tak sayang family ke? Mungkin kita pula sebab kita ni duk tayang gambar family di media sosial kan. Okey, kenapa mereka tidak melakukannya? Ialah kerana mereka ingin memelihara keluarga mereka, khasnya anak-anak mereka daripada penyakit Al-Ain. Okey, jadi sebab tu sekali lagi saya ulangi, kalau kita tengoklah mana-mana gambar ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, baik yang selebriti ke tak selebriti ke, yang sunnah ke, yang aswaja ke, yang macam mana ke, mereka tidak upload gambar keluarga mereka di media sosial. Mereka ada di Facebook, mereka ada di YouTube, mereka ada di TikTok, mereka ada di Instagram. Okey? Tetapi mereka seorang tu saja. Family mereka tak ada. Kenapa? Kerana mereka menjaga keluarga mereka daripada bahaya, daripada risiko penyakit Al-Ain. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kepada yang suka sangat tayang gambar family di media sosial tu, ada sesuatu yang perlu anda perhatikan. Baik. Jadi inilah beberapa perkara yang ingin saya kongsikan tentang penyakit Al-Ain, ya. Tentang penyakit Ain ini, ada seseorang yang bertanya kepada saya bahawa di kalangan keluarganya ada yang bila nak puji anak, mereka puji yang terbalik. Tengok anak comel, mereka kata, buruknya anak ni. Okey, sampai begitu sekali. Kalau anak ataupun baby tu wangi, mereka puji yang sebaliknya. Busuknya baby ni. Okey, sebenarnya tak perlu sehingga begitu. Apa yang berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita boleh puji dengan pujian yang sederhana, kemudian kita mendoakan keberkatan Allah kepada apa yang kita sedang puji atau kepada siapa yang kita sedang puji itu. Katakanlah kita datang ziarah orang yang baru kelahiran, babynya comel, kita pun kata, wah, comelnya baby ni, moga-moga Allah memberkatinya. Okey. Dan yang menerima pujian tu, okeylah, baby dia tak nak jawab kan. Okey. Maknya ke, ayahnya pun ke, pun menyandarkan pujian itu kepada Allah. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Okey, sebagai contoh. Jadi tak perlulah sampai drastik sangat nak kena tukar pujian kepada sesuatu yang opposite. Tak handsome-nya, tak comelnya, busuknya. Tak perlulah sehingga begitu. Sebaliknya, apa yang berdasarkan hadis yang saya bacakan sebentar tadi, boleh melakukan pujian, kemudian kita mendoakan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baby ke ataupun kepada sesiapa yang kita puji itu, ya. Okey. Jadi itulah beberapa perkara yang saya hendak sampaikan. Okey, kalau kita ingat, ya, surah Al-Falaq yang kita baca tu, antaranya ialah wa min syarri hasidin iza hasad, daripada kejahatan pendengki apabila dia melakukan dengkinya. Perasan tak bila baca surah Al-Falaq tu? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kan, dan antaranya wa min syarri hasidin iza hasad, dan daripada kejahatan, keburukan pendengki apabila dia melakukan dengkinya. Yang ni antara lain merujuk pada penyakit Al-Ain lah ni. Yang ni apabila kita minta perlindungan Allah daripada kejahatan pendengki apabila dia melakukan dengkinya itu. Melakukan dengkinya tu sama ada dia betul-betul dengki, dah dia tengok gambar sekejap je, tapi dia punya dengki tu seminggu tak habis. Nyampah lagi. Right? Ataupun apabila dia melakukan dengkinya, dia pergi berjumpa dengan tukang sihir ke apa ke. Jadi penyakit Ain ni asasnya, sebab utamanya ialah kerana berlakunya kedengkian. Dan
Apabila sesama Melayu ni, bila sebut tempat berhenti ni, tak payah cerita lebih kan? Alright. Baik tuan-tuan dan puan, itulah beberapa yang ingin saya kongsikan. Moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.